Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Sazali. Nombor matrik C20V1570. Hari ini saya akan membentangkan mengenai key partners. Okey, key partners ni terdapat 4 item di dalam BMC kami, iaitu pemilik syarikat, pembekal, pelanggan dan modal, iaitu daripada bank. Yang pertama adalah pemilik syarikat. Okey, pemilik syarikat ni ialah NZ Frozen Industries dan Berhad itu sendiri. Syarikat ini telah mengeluarkan satu produk, iaitu NZ Crunchies. Okey, NZ Crunchies ni merupakan nama daripada snack ringan yang diperbuat daripada kulit popia yang mempunyai pelbagai perisa. Yang kedua adalah pembekal. Hubungan di antara syarikat NZ Frozen Industries Sendirian Berhad dengan pembekal bahan mentah sangatlah penting. Hal ini kerana pemilihan produk ataupun pemilihan bahan mentah yang berkualiti sangatlah penting bagi syarikat yang membuatkan ataupun menjalankan aktiviti pemprosesan makanan ringan seperti NZ Crunchies. Okey, sebagai contoh, sekiranya bahan mentah seperti minyak tiada di syarikat Frozen Industries Sendirian Berhad, maka produk NZ Crunchies tidak dapat berjalan dengan sebaik. Seterusnya adalah key activity. Key activity ini terdapat 4 perkara, iaitu jualan, pemasaran, reka bentuk dan operasi. Untuk key activity yang pertama ialah pemasaran. Okey, untuk pemasaran ini melakukan aktiviti seperti mempromosi, memasar, menjual sesuatu produk. Okey, seperti syarikat NZ Frozen Industry sendiri, mereka telah menjual makanan ringan seperti NZ Crunchies yang mempunyai pelbagai perisa. NZ Crunchies juga menggunakan ejen dan stokis untuk menyebarkan lagi produk mereka ke di dalam negara. Okey, pemasaran juga dilakukan di media sosial. Okey, yang kedua adalah jualan. Penjualan NZ Crunchies melalui pengepusan bagi pelanggan yang jauh, manakala bagi pelanggan yang dekat, penghantaran akan dibuat menggunakan COD, iaitu cash on delivery. Okey, yang ketiga adalah reka bentuk. Reka bentuk yang terdapat pada balang dan plastik yang dipaparkan di hadapan snack NZ Crunchies direka khas oleh pereka di dalam syarikat tersebut. Reka bentuk dan warna yang digunakan sangat menarik supaya dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Yang keempat adalah operasi, iaitu bermula daripada pembuatan snack NZ Crunchies daripada kilang. Selepas itu NZ Crunchies siap dibungkus dan dihantar masuk ke gudang. Semasa tiba di gudang, stok NZ Crunchies akan diangkut masuk dan pemeriksaan barang akan diteruskan. Dan seterusnya disimpan dan dipindahkan ke kedai. Semasa di gudang juga, aktiviti seperti semakan dan merekodkan stok akan dijalankan oleh staf yang terlibat, dan pelanggan akan datang membuat pembelian di kedai dan boleh memilih perisa yang pelanggan mahukan. Pelanggan membawa barang ke kaunter, dengannya operasi membungkus dan menerima bayaran, akhirnya membawa barang itu keluar. Itu adalah proses yang dilakukan ataupun operasi yang dilakukan oleh sesebuah syarikat. Dari mana? Daripada proses pembuatan ke proses penjualan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Maisarah binti Akmal, matrik C20A1331. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan salah satu unsur yang terdapat dalam BMC, iaitu key resources. Terdapat 4 sumber yang saya temui di dalam key resources, iaitu sumber fizikal, sumber manusia, sumber kewangan serta sumber intelektual. Sumber pertama ialah sumber fizikal. Di dalam sumber fizikal, saya temui bahawa terdapatnya penggunaan bahan mentah seperti kulit popia, minyak masak serta perisa tambahan yang lain dalam memproses snack NZ Crunchies, iaitu wujudnya kilang pemprosesan yang memiliki mesin serba canggih serta ruang pemprosesan yang luas, serta bilangan pengangkutan dalam kuantiti yang banyak
adalah perlu bagi mengangkut snack-snack tersebut ke premis-premis yang berdekatan. Selain itu wujudnya juga sumber manusia. Dalam sumber manusia, terdapatnya pekerja-pekerja yang berkemahiran dalam pemprosesan snack. Hal ini kerana pekerja-pekerja tersebut telah diberikan latihan yang secukupnya agar kegiatan pemprosesan snack dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Selain itu wujudnya ejen, stokis dan dropshipper yang giat mempromosikan aktiviti jualan produk NZ Crunchy di sekitar Semenanjung Malaysia serta Sabah Sarawak. Selain itu, terdapat juga sumber yang lain iaitu sumber kewangan. Produk NZ Crunchy ini dibangunkan atas suntikan modal daripada pemiliknya sendiri, iaitu melalui simpanan peribadi pemiliknya serta pinjaman yang dilakukan kepada institusi-institusi perbankan yang menawarkan pinjaman kepada peniaga-peniaga kecil. Dan sumber yang terakhir ialah sumber intelektual. Produk NZ Crunchy memiliki identiti yang tersendiri dan unik, dan ia jelas berbeza daripada produk-produk yang sedia ada di pasaran. Selain itu, produk ini telah dipatenkan dengan teknik pembungkusan yang sangat menarik serta berbeza bagi memudahkan produk ini dikenali oleh pelanggan. Sekian, terima kasih. Selain itu, saya akan menerangkan unsur yang lain yang terdapat dalam BMC iaitu value proposition. Value proposition terdapat pada snack NZ Crunchy ialah ianya dijual pada harga yang murah dan berpatutan, iaitu pada harga RM9.90 dan ia mampu dimiliki oleh semua peringkat umur. Selain itu, kuantiti snack NZ Crunchy adalah sangat banyak dan menjimatkan serta berbaloi dengan harga yang dibayar. Snack NZ Crunchy juga memiliki tekstur yang lembut dan sedap serta memiliki pelbagai perisai yang menarik dan unik seperti cheese primo, sate kacang, sweet teriyaki, savory chicken floss dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Suha binti Muhammad Kamri, C20A1628. Perhubungan pelanggan ini merujuk kepada metodologi yang bertujuan untuk merangkumi semua interaksi perniagaan dengan pelanggan semasa, masa lalu dan masa depan dengan mempunyai matlamat untuk meningkatkan hubungan pelanggan dengan perniagaan syarikat kami. Tujuan utama perhubungan pelanggan ini juga ialah untuk mendapatkan dan mengekalkan pelanggan terhadap perniagaan. Oleh itu, dengan kata lain, kami mempunyai matlamat untuk meningkatkan interaksi positif pelanggan dengan syarikat sehingga mendorong untuk menaikkan jualan syarikat iaitu snack makanan ringan NZ Crunchies. Dalam poin pertama iaitu mewujudkan program khas untuk pelanggan, memberikan promosi jualan NZ Crunchies semasa hari perayaan yang tertentu merujuk kepada contohnya pada hari raya ataupun sambutan sempena tahun baru dan yang lain-lain ditawarkan kepada pelanggan. Dengan itu, bagi yang tidak dapat membeli NZ Crunchies ini, jadi mereka boleh mendapatkan pada waktu seperti itu untuk mendapatkan harga promosi yang lebih berpatutan. Bagi diskaun kepada pelanggan yang membuat pembelian dalam kuantiti yang banyak juga merupakan satu cara yang bagus untuk menjalinkan hubungan baik dengan pelanggan. Seterusnya, komuniti. Di samping itu, dari segi komuniti organisasi perniagaan syarikat kami membina komuniti online di mana membenarkan pelanggan untuk bertukar-tukar pandangan dan maklumat untuk menyelesaikan masalah tertentu terhadap produk maupun atau syarikat kami. Komuniti juga berguna untuk membantu organisasi perniagaan untuk memahami kehendak pelanggan. Ciptaan bersama iaitu syarikat NZ Frozen Industry di mana melibatkan pengguna dalam proses perniagaan ini yang merujuk untuk menggalakkan pelanggan untuk membuat ulasan terhadap peniaga produk perkhidmatan di mana-mana laman sosial. Bagi YouTube, ia membolehkan pelanggan untuk membina konten mereka sendiri terhadap produk snack NZ Crunchies ini. Syarikat kami juga memberikan manfaat produk ini kepada pelanggan. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Bihah binti Suhare Suhairi, nombor matrik C20A1622.
Segmen pelanggan ialah komuniti pelanggan atau perniagaan yang disasarkan untuk menjual sesuatu produk atau perkhidmatan. Segmen pelanggan juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam kanvas model perniagaan. Segmen pelanggan membolehkan kita menetapkan kumpulan sasaran pelanggan yang kita mahu. Jika kita mengetahui siapa sasaran pelanggan, bermakna akan lebih mudah bagi kita untuk memberi fokus kepada perniagaan yang kita jalankan. Sasaran pelanggan adalah berbeza mengikut keperluan seperti jenis pelanggan, golongan, jantina, keperluan dan persekitaran. Setiap pelanggan boleh memilih untuk menyasarkan satu kumpulan melalui produk dan perkhidmatan. Dengan memadankan segmen pelanggan dan cadangan nilai, kita boleh mendapat hasil aliran yang lebih lumayan. Produk kami menyasarkan kepada semua peringkat umur, terutamanya golongan muda seperti kanak-kanak dan pelajar untuk membeli produk kami. Hal ini kerana NZ Crunchies merupakan antara snack kudapan yang sesuai untuk dinikmati ketika dalam keadaan tertekan dengan kerja maupun assignment. NZ Crunchies dijamin sedap, sesuai dinikmati oleh semua peringkat umur serta mempunyai pembungkusan yang mesra pengguna. Kami akan memberi tumpuan yang banyak dalam usaha pemasaran pelanggan bagi meningkatkan jenama dan pelanggan tetap kami. Perniagaan kami juga akan menumpukan kepada small niche community bagi memenuhi kehendak pelanggan secara yang lebih spesifik. Tawaran nilai, saluran pengedaran dan perhubungan dengan pelanggan perlu merujuk kepada kehendak tersebut. Sebagai contoh, bagi yang hanya mahu merasa dahulu NZ Crunchies, kami telah menyediakan pembungkusan dalam kuantiti yang sedikit iaitu dalam bentuk pouch bag. Bersamaan dengan kuantiti yang sedikit, harga juga adalah lebih murah. Sekian itu saja daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Sarnia Ana Perempuan Ginesen, kad matrik C20A1413. Hari ini saya akan menceritakan kos-kos yang dialami dalam perniagaan NZ Crunchies. Yang pertama adalah kos tetap. Kos tetap merupakan kos pengeluaran yang tidak berubah seperti sewa untuk permis, bayaran untuk perkhidmatan, perbandaran, perbelanjaan, pengiklanan dan pembayaran faedah ke atas pinjaman bank. Dan yang kedua adalah kos perubahan. Kos perubahan adalah kos pengeluaran yang berubah-ubah mengikut keperluan jumlah, produk dan perkhidmatan. Jika syarikat itu menghasilkan produk makanan ringan seperti NZ Crunchies, contoh kos berubah bagi syarikat itu ialah bahan mentah minyak, masak, kulit popiah dan bahan perisa. Kos ini juga akan meningkat berkadaran dengan jumlah yang dihasilkan produk makanan ringan. Dan yang ketiga adalah skala ekonomi. Skala ekonomi ini dimaksudkan sebagai kelebihan kos yang diperolehi oleh perusahawan yang dihasilkan dengan kos per unit output berkurangan dengan peningkatan skala. Skala ekonomi juga berlaku untuk pelbagai situasi, organisasi dan perniagaan dan pada pelbagai peringkat seperti perniagaan atau unit pembuatan, logi atau seluruh perusahawanan. Dan yang terakhir adalah ekonomi skop. Ekonomi skop ini didefinisikan sebagai kecekapan yang dibentuk oleh pelbagai atau sebagai isi padu. Seperti konsep terakhir adalah skala ekonomi. Sebagai contohnya, perniagaan NZ Crunchies ini mempunyai pelbagai plan dan ia dianggapkan sebagai skop ekonomi yang akan dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pembentangan dengan revenue streams. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Adila binti Zlizan, nama matrik C20A1193. Okey, berkaitan dengan revenue streams, syarikat NZ Crunchies terbaharikan kepada 3, di mana dimulakan dengan penjualan produk, yang kedua adalah jumlah dan jualan unit, yang ketiga adalah aliran pendapatan sekunder. Berkaitan dengan penjualan produk, NZ Crunchies lebih memperincikan berkaitan dengan promosi, di mana NZ Crunchies mengkonsistentkan promosi untuk membangunkan keyakinan pelanggan jika mempromosikan produk kepada pelanggan. Bagaimana pelanggan mahu yakin dengan produk kita jika mereka mendengar produk kita sahaja mereka belum pernah? Oleh itu,
penting bagi syarikat AZ Rancis untuk melakukan promosi secara konsisten, terencana dan berkelajuan. Salah satu hal penting saat promosi adalah komunikasikan mengenai apa yang menjadi kelebihan produk AZ Rancis kita dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran. Untuk pengetahuan semua, produk AZ Rancis ini mempunyai kelebihan di mana ia mudah dibawa. Ia adalah sejenis kerepek, boleh dijadikan hidangan di mana-mana kita berada, terutamanya pada waktu perayaan. AZ Rancis juga terdiri daripada 8 jenis produk dan produk yang terbaru adalah Cheese Primo. Hal ini merupakan cara kita meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kita. Untuk penjualan produk yang kedua adalah AZ Rancis lebih memperincikan kepada info produk. Strategi ini merupakan cara yang sederhana namun sering dilupakan. Pelanggan perlu mengetahui info produk secara jelas agar teryakinkan dengan produk. Sebagai contoh, info produk ini adalah berkaitan dengan tarikh luput, berkaitan dengan kandungan pembuatan AZ Rancis. Info produk bisa berupa katalog produk, info di website sebagai contoh di Instagram, di laman TikTok ataupun di laman Facebook. Penjelasan ini perlulah lebih detail berkaitan dengan produk di berbagai media yang digunakan. Hal ini penting juga saat kita menggunakan channel online untuk online shop. Salah satu senjata dari online shop adalah informasi produk dan foto yang jelas untuk meyakinkan para pelanggan dan untuk menarik minat mereka untuk merasakan kelezatan dan keenakan produk kita. Yang kedua adalah jumlah dan jualan unit. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap syarikat mempunyai target keuntungan dan target unit pengeluaran untuk dalam masa setahun. Jadi, untuk syarikat AZ Rancis, cara mereka meningkatkan jumlah pengeluaran dan jumlah pendapatan tahunan adalah dengan menambah lagi bilangan stokis dan bilangan ejen. Sebagaimana yang diketahui, setiap ejen perlulah mengambil tindakan dan melakukan perkara yang dapat menarik perhatian setiap ejen. Sebagai contoh, jika ejen membeli 30 unit balang, akan mendapat percuma 2 unit. Jadi melalui situ, setiap ejen akan lebih meningkatkan lagi sistem promosi dan meningkatkan lagi mereka punya social media. Yang ketiga adalah aliran pendapatan sekunder. Aliran pendapatan sekunder ini terdiri daripada sewa, upah, bunga dan untung daripada sektor firma. Sebahagian daripada pendapatan digunakan untuk membayar cukai kepada kerajaan. Pendapatan selepas ditolak cukai dikenali sebagai pendapatan boleh guna. Pendapatan ini digunakan untuk melakukan perbelanjaan penggunaan, iaitu membeli barang dan menambah baikkan perkhidmatan. Sebahagian lagi ditabungkan di institusi kewangan. Sekian daripada saya. Terima kasih.